alamin, rahmat untuk sekalian alam. Orang lagi ada nilai, bukan dok boleh katok bunuh orang tak pasal-pasal, tak boleh kan. Sebab itu hukum dia kena detail dalam semua masalah. Ni ada orang kata siapa buat demo jadi boleh bunuh. Tuan-tuan, agama ni dia tak datang dalam kerangka yang macam tu. Agama dia bukan untuk bela orang rakyat saja dan bukan untuk bela pemimpin saja. Kalau satu orang cakap agama semua bela rakyat je, pemimpin jahanam pun bukan Islam. Kalau semua orang cakap semua bela pemimpin dia, rakyat jahanam juga bukan daripada ajaran Islam. Agama bela semua orang, Muslim bukan Muslim, kerajaan dan rakyat dibela oleh agama. Dan ini akan jadi, saya kata ini akan jadi cacatnya agama. Agama, saya bukan menyeru kepada separation, ada pemisahan antara negara dan agama. Tetapi kalau nak blend, nak campurkan agama dan negara, hendaklah dicampurkan dengan penuh kejujuran kerana mencari keredaan Tuhan. Jika tidak, agama akan jadi mangsa kepada kepentingan politik. Orang bukan nak amalkan agama. Saya tulis dalam artikel saya, contohlah saya buat hak mereka pergi buat demo apa tahu, baru ni turun-turun buat tahu kan. Tak apalah, siapa nak pi, siapa tak mau pi, hak dia lah. Ada orang rasa saya tak payah turun naik pun tak apa kan. Ada orang rasa, dia kata saya tak pi, tapi saya pun memang tak suka naik. Ada orang kata saya naik bagus. Ada orang kata semua orang tak kata apa, memang orang sokong naik. Ada orang kata itu juga kan. Jadi agama ini datang, dia bagi ruang kepada semua orang untuk bawa, untuk ada hak dia di dalam agama. Dia tak, bila agama ini digunakan, satu orang gunakan agama untuk bela penguasa. Saya buat contoh lah. Mereka hantar email tanya saya, apa hukum orang budak-budak yang pergi buat demo ni pergi semayang pakai kasut. Kita pun tak perasan, tak tahu siapa amat, kena cari, oh ada orang sungguh semayang pakai kasut. Jadi pakai awak keluar lah, kata semayang pakai kasut ni tak ikut Islam, hina, tak hormat semayang. Sebenarnya masalah tu bukan besar pun. Dalam hadis saya sebut dalam Al-Mustadrak, Nabi SAW kata Anas tak pernah tanggal kasut masa semayang melainkan sekali ya. Dulu kan masuk masjid pun bukan ada kapet, masjid pasir ya. Dia kata Nabi solat fakhala Anas, Nabi pun pecat kasut dia. Orang yang duduk belakang Nabi pun tengok Nabi buang kasut, makmum pun pakat buang kasut. Lepas tu Nabi tanya, ma balakum limadha khala'tum ni'alikum, kenapa kamu pecat kasut kamu? Dia kata, mereka kata kami tengok Rasulullah pecat, ra'ainaka khala'ta na'alaik fa khala'na ni'alan, kami tengok kau telah pecat kasut kau, kami pun pecat kasut kami. Nabi kata, dah aku pecat kasut aku sebab Jibril bagi tahu aku ada kasut kau ada najis. Artinya tak ada masalah pun. Tapi sebenarnya bukan masalah orang semayang pakai kasut tu. Ada orang duk pergi tengok konsert tak mayang langsung. Betul tak? Tengok bola tak ada siapa pun, tak ada ulama yang keluar pergi tanya hukum tu pun. Tiba-tiba ada lah orang pergi semayang. Saya bukan bela budak buat demo ni. Tapi pasal apa hampa tanya depa ni, hampa tak pernah tanya kat depa ni. Dan hampa tanya ni, hampa guna bahan agama. Sebab inilah bahaya bila agama ni dimainkan di atas pentas politik. Nak cari, nak pukul kawan kita, kita pergi cari dalil. Ada dalil apa-apa, hang bagi aku, nak hantam dia sikit. Macam tu lah. Agama bukan hantam orang. Macam mereka pakai apa? V for Vendetta tu. Ada orang tanya, ini pengaruh kristianisasi sedang masuk kerana pakai topeng tu, topeng V for Vendetta tu. Lepas tu pertama kita tanya,
ajaran Kristian mana yang suruh pakai topeng tu? Ya, dia bukan ajaran Islam, tentu dah. Tapi betul kalau ajaran Kristian suruh pakai topi tu? Yang tu novel 1982 novel tu. Waktu buat filem katakannya 1605, dikatakan ada sebahagian orang Fokker dan seumpamanya yang bangkit menentang rejim pada zaman dia. Tapi mereka mungkin ada keseruan kepada mengembalikan institusi monarki Katolik ketika itu. Mungkin ada unsur-unsur itu, tapi bukan dia Kristian, isu perjuangan dia orang tu. Dan cuma dia ada unsur dia nak letupkan kerajaan dia dan seumpamanya. Tapi masalahnya bukan yang tu. Oh, ini takut kristianisasi sebab budak-budak ni pakai topeng. Adakah orang benar takut kristianisasi? Kemudian ulama bawa keluar fatwa. Ada ramai pemimpin baru ni hari Christmas dia pergi rasmikan Christmas dah. Tuan-tuan tahu tak? Termasuk di Pulau Pinang. Kan? Mai daripada pusat, daripada apa-apa, orang Islam kita tak ada pun siapa kata kristianisasi. Di Bali ada gempi, tak ada pun orang kata Hinduisasi ke apa? Hinduisasi. Tak ada orang kata Hinduization. Tak ada orang kata pula. Sebab apa? Bukan kerana mereka takut kristianisasi itu. Sebab agama dijadikan senjata untuk bermain dengan politik. Oleh kerana macam ni lah dulu gereja dok buat, Katolik dok buat. Dalam sejarah Vatikan memang teruk. Mereka jual, tuan-tuan, jual, dia panggil indulgence. Indulgence ni dia jual borang pahala. Borang pahala ni idea dia, dia buat cipta satu tempat purgatory. Purgatory ni macam satu alam sebelum neraka yang orang masuk dalam tu tak boleh keluar. Dia macam satu alam barzakh yang khas, yang macam tempat kurungan roh, yang mana orang akan terkurung dalam roh tu. Jadi untuk keluar daripada tu kena isi borang indulgence ni, kena bayar, tulis nama, bayar kepada padri-padri. Ini bukan cerita baru ni, cerita lama lah. Kristian buat dulu lagi sebelum Tok Lebay jumpa. Dan ini yang dibangkit, yang ditentang oleh Martin Luther. Sebab tu tuan-tuan baca sejarah. Sebab tu ni yang muda-muda cuba tengok ada filem Martin Luther, macam mana dia berjuang untuk menentang semua khurafat-khurafat. Dan mereka dihukum dengan heresy sebagai murtad, padahal mereka bukan tentang Bible, dia tentang amalan tu, amalan yang salah tu. Mereka dihukum sebagai murtad, sesat, dihukum bakar, dibunuh. Macam mana gereja boleh bunuh orang? Sebab dia bergabung dengan kuasa politik. Gabungan agama dan kuasa politik ni kalau betul kerana Tuhan memang bagus lah. Tapi kalau kerana kepentingan, jahanam agama, rosak agama. Dan ini yang berlaku bila rejim Asisi di Mesir bunuh rakyat Mesir. Siapa yang kata halal bunuh tu? Mufti Ali Jumaah. Tentera takut juga nak bunuh. Mereka ada juga unsur orang Islam sebahagian tu. Tapi bila mufti kata bunuh boleh, dia bunuh lah. Ketika Imam Ahmad dipukul, Ahmad bin Abi Duat dan penyokong-penyokong dia yang tak suka dengan Imam Ahmad, mereka semua terdiri daripada ulama-ulama Mu'tazilah. Mereka kata, uqtuluhu wa damuhu alaina. Bunuh Ahmad, darah dia kami tanggung. Ulama lesen besar Dan semua sejarah penyiksaan agama dibakar. Dalam Kristian banyak berlaku, dalam Islam ramai juga tokoh yang kena. Apabila golongan agama bergabung dengan penguasa, bukan kerana nak kuatkan agama, kerana golongan agama nak jaga kelangsungan kuasa dia. Golongan penguasa nak supaya agama support dia, geng agama support dia, maka dua-dua boleh cari makan. Maka yang jadi mangsa agama. Sebab tu timbul idea separation between state and religion, memisahkan agama dan negara. Walaupun sekularisme tu kita tengok tak bagus lah, tapi dalam konteks Kristian dia bagus sebenarnya.
Kalau tidak, orang lain tak boleh berdakwah. Tuan-tuan, kalau tak kerana sekularisme di barat, orang Islam tak boleh berdakwah ni di barat sekarang. Habis kena bakar. Tapi oleh kerana sekularisme lah yang menyebabkan mereka boleh. Sehari orang kata, oh suka sokong sekular pula dah. Dah. Sekularisme yang membolehkan mereka berdakwah. Tapi bila nak bawa mari ke dunia Islam, orang Islam tak boleh faham sekular. Dia sebut sekular, dia teringat Mustafa Kamal Atatürk. Mustafa Kamal Atatürk, saya dah bagi tahu, Mustafa Kamal Atatürk dia bukan sekular, dia tidak mewakili sekular. Dia campur tangan dengan agama. Dia larang masjid azan dalam bahasa Arab. Itu bukan sekular. Sekular sepatutnya dia tidak intervene di dalam urusan agama. Dia kira run the country saja, urusan politik saja. Bila Mustafa Kamal Atatürk buat macam tu, bila orang Islam kita sebut sekular, kita bayangkan Mustafa Kamal Atatürk akan serang agama. Maka di situ ada satu lagi persepsi terhadap sekular. Kita tak sokong sekular, tapi kita kata antara pisahkan agama dengan politik, dengan campurkan agama dengan politik dengan tujuan hanya untuk kepentingan politik, lebih baik pisahkan. Tuan-tuan faham maksud saya? Tapi yang sepatutnya yang kita buat bukan pisahkan. Agama memandu perjalanan politik. Ini yang Islam nak. Tapi kalau kita tak ada choice, dua ni saja, kita biar mereka pisahkan. Kalau UK nak kembali kepada agama, nak pegang balik Christianity, kacau kita, pakai tak boleh pergi kita. Amerika, mereka juga sekular, tapi bukan semua sekular itu ada unsur hostility ataupun pemusuhan dengan agama. Sebab tu saya kata ramai orang suka bila orang agama duduk dalam institusi kerajaan, bagus. Tapi kita kata hendaklah dia duduk kerana nak menyelamatkan agama, bukan kerana nak menyelamatkan politik. Sebab tu kenapa ulama-ulama dulu mereka tak mau rapat dengan pemerintah. Tidakkah patut mereka rapat pemerintah? Sebab bukan kerana mereka anggap Islam berpisah dengan politik, kerana mereka tahu kalau mereka rapat, masalahnya bukan mereka yang menguasai pemerintah, pemerintah yang menggunakan kekuatan mereka. Maka kita tengok Imam Ahmad, Abu Hanifah, kebanyakan mereka mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan pemerintah, bukan menentang pemerintah. Mereka tak campur. Mereka kata man iqtaraba ila sultan iftatan au uftitan. Siapa dia yang menghampiri pemerintah maka dia terfitnah. Bukan salah ulama pergi pada pemerintah, kawan dengan orang politik, tapi dia hendaklah stay firm. Dia hendaklah istiqamah bahwasanya dia menentukan keputusan diri dia. Dia menentukan pandangan dia. Yang menentukan pandangan dia ialah ilmu dia, bukan kehendak orang-orang politik. Dan inilah yang memberikan kekuatan kepada para ulama dahulu di dalam dakwah mereka. Wallahu taala a'lam.